Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 4 Julai bersama saya Hawa Rizwana Rizwan. Tajuk utama pagi ini, dua abang durjana rogol adik kandung. PKR pecat Haziq Abdullah serta-merta. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dua beradik abang durjana tergamak merogol adik perempuan kandung mereka yang berusia 13 tahun sehingga mangsa melahirkan seorang bayi perempuan dalam kejadian di Kuantan, Pahang. Perbuatan terkutuk dua lelaki berusia 17 dan 19 tahun itu terbongkar apabila mangsa mengadu sakit perut dan dibawa ke Hospital Kemaman untuk pemeriksaan kira-kira jam 9.30 malam Ahad lalu. Ketua Polis Daerah Kemaman Superintenden Muhammad Said Ibrahim berkata, pemeriksaan lanjut mendapati mangsa hamil 36 minggu dan selamat melahirkan bayi perempuan pada hari yang sama. Berikutan itu, satu laporan dibuat di Balai Polis Cukai pada keesokan harinya. Siasatan mendapati mangsa dan keluarganya berpindah ke daerah itu pada bulan Ogos tahun lalu dan perbuatan terkutuk itu berterusan sehingga mangsa disahkan mengandung pada Mei lalu. Susulan itu, dua suspek ditahan dan direman untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 376B Kanun Kesiksaan kerana sumbang mahram. Parti Keadilan Rakyat PKR memecat Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK Cabang Santubong, Haziq Abdullah Abdul Aziz selepas diputuskan oleh Lembaga Disiplin Parti itu malam tadi. Menurut pengerusinya, Datuk Ahmad Kasim, Haziq telah membuat tuduhan rasuah secara terbuka terhadap pemimpin parti tanpa bukti sekaligus melanggar kod etika parti. Kami telah meneliti surat jawapan pada tarikh 2 Julai 2019 petang tadi mesyuarat Lembaga Disiplin, dan kita telah mencadangkan kepada Biro Politik supaya memecat keanggotaan beliau. Dan Lembaga Disiplin mendapati beliau telah melanggar kod tata etika anggota parti. Antara alasan-alasan yang kami berikan ialah yang pertamanya, beliau telah membuat tuduhan secara terbuka terhadap pimpinan parti berkenaan dakwaan salah laku rasuah tanpa memberikan bukti. Yang kedua, terhadap pemimpin parti itu betul. Beliau telah membuat tuduhan secara terbuka terhadap pemimpin parti berkenaan dakwaan salah laku rasuah tanpa memberikan bukti. Yang keduanya, mengenai hal-hal lain, kita menunggu hasil siasatan pihak polis. Beliau berkata demikian di satu sidang media di Pejabat Keadilan malam tadi. Pemecatan juga dilakukan selepas tamat tempoh 14 hari yang diberikan kepada Haziq untuk memberikan surat tunjuk sebab. Turut hadir Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim, Naib Presiden Datuk Syamsul Iskandar Muhammad Akin dan Ketua AMK Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Malaysia mengecam perasmian Pilgrimage Road atau laluan ibadah oleh rejim Israel di kejiranan Silwan Baitul Maqdis Timur Ahad lalu. Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah berkata, Malaysia tidak pernah membiarkan atau bersetuju dengan tindakan Israel dan sentiasa berpendirian akan berdiri teguh bersama Palestin. Saddened by this incident, it seems that Israel almost on the daily basis, literally almost on a daily basis, keep on taking actions that is detrimental to the peace process. And I think we will never support this kind of thing. We want to express that we reject this latest action of the Israeli government.
Beliau menyatakan pendirian itu dalam sidang media selepas menghadiri majlis sambutan Hari Raya anjuran kementeriannya di Putrajaya semalam. Sebelum ini, Yayasan My Aqsa turut mengecam tindakan rejim Israel yang secara jelas menunjukkan pencabulan undang-undang antarabangsa dan resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Menurut pertubuhan itu, pembinaan laluan itu menjadi ancaman besar yang boleh membawa kepada keruntuhan sebahagian struktur Masjidil Aqsa. Ahli arkeologi Israel mendakwa laluan itu digunakan jemaah Yahudi ke Temple Mount lebih 2000 tahun lalu. Lapangan terbang yang beroperasi di tanah persendirian di Kuala Kelawang sejak 2 tahun lalu tidak mempunyai kelulusan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM untuk mengendalikan penerbangan. Ketua Inspektor Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU, Kapten Datuk Yahya Abdul Rahman berkata, pihaknya tidak menerima maklumat mengenai kewujudan lapangan terbang itu. Ujarnya, walaupun pembinaan lapangan terbang di atas tanah persendirian dibenarkan, namun ia perlu dimaklumkan kepada pihak CAAM untuk kelulusan termasuk aspek keselamatan. Dia tak ada kebenaran tapi tidak sejarah pasal tanah ni memang milik dia kan. Milik dia. Macam kita memiliki our own airport kan macam tu. Kita boleh buat apa kita suka tapi bila dia terbang gunakan airspace ni, dia kena beritahu kawalan trafik udara. Tambahnya, prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan perlu dipatuhi termasuk mengambil kira jarak landasan dengan kawasan penempatan awam supaya tidak menjejaskan keselamatan atau mengganggu ketenteraman. Beliau ditemui ketika melawat lokasi nahas pesawat ringan yang terhempas pada 29 Jun lalu. Pesawat itu ditemui di sebuah kawasan semak di Purun berhampiran Titi di Jelebu, dipercayai terhempas jam 3.30 petang. Dilaporkan terdapat 2 mangsa lelaki iaitu warga Amerika Syarikat dan seorang rakyat tempatan terbabit dalam nahas. Kedua-dua mangsa kini dilaporkan sedang dirawat di sebuah hospital swasta di Kuala Lumpur. Pasukan Gerakan ARM PGA di sempadan Malaysia Thailand mematahkan cubaan menyeludup lebih 6 tan beras dan beras pulut yang cuba dibawa masuk ke negara ini. Rampasan dibuat selepas sebuah lori ditahan membawa barangan bernilai lebih RM23,000 di Rantau Panjang semalam. Ia hasil risikan dan pemantauan oleh anggota Batalion ke-7 PGA. Anggota terbabit mengesan sebuah lori dalam keadaan mencurigakan menghala ke Taman Wahyu di Rantau Panjang. Hasil pemeriksaan bahagian belakang lori, anggota PGA menjumpai beras pelbagai jenama seberat 6.62 tan bersama 750 kg beras pulut. Ini kalau macam ni dia bawa jauh, mungkin pergi Kuala Lumpur. Kalau melibatkan lori, sebab apa dia punya modus operandi dia buat dummy di atas, dia letak sayur. Beras dia letak di bawah. Macam-macam dia letak telur. Pihaknya percaya barangan diseludup melalui pangkalan haram di sekitar Kedap dan Lubuk Gong. Barangan yang dirampas diserahkan kepada pihak Kawal Selia Padi dan Beras Kelantan. Kes disiasat mengikut Seksyen 20 Akta Kawal Padi dan Beras 1994. Seterusnya, kerajaan setuju untuk melaksanakan kajian mengenai cadangan penubuhan badan tunggal bagi menjaga sempadan dan pintu masuk negara termasuk pelabuhan. Perkara itu akan dilaksanakan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri KDN dengan mengambil kira faktor seperti kewangan, sumber manusia, logistik dan akta-akta yang berkaitan. Mesyuarat Jawatankuasa Kabinet bagi perkara berkenaan dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail di Parlimen semalam. Ia susulan daripada keputusan mesyuarat Jemaah Menteri pada 16 November tahun lalu berhubung kesesakan teruk di pintu-pintu masuk negara yang masih berlarutan. Skop bagi kajian yang dijangka selesai pertengahan tahun hadapan itu akan melibatkan 3 domain iaitu darat, udara dan laut. Badan tunggal yang dicadangkan itu akan memudah cara perdagangan serta meningkatkan penguatkuasaan, kawalan keselamatan dan koordinasi antara agensi. 3 cadangan badan
badan tunggal yang boleh dilaksanakan iaitu berkonsep selaras dan integrasi baharu dan gabungan. Langkah penubuhannya akan memudah cara perdagangan sekaligus meningkatkan penguatkuasaan, kawalan keselamatan dan penyelarasan antara agensi. Sementara itu, kerajaan memberi tumpuan isu kesesakan khususnya di Kompleks Custom, Immigration dan Kuarantin CIQ Bangunan Sultan Iskandar Johor Bahru dan Kompleks Sultan Abu Bakar KSAB Johor yang berlarutan. Susulan itu, 6 langkah jangka pendek akan dilaksanakan segera termasuk membuka semula kaunter Malaysia Automated Clearance System MACS di KSAB. Langkah lain, perolehan tender bagi MACS bernilai RM9 juta pergerakan di kaunter dan laluan kontrak kereta. Inisiatif juga mewajibkan kerja lebih masa ketika pertukaran shift jam 7 pagi ke 8 pagi dan pembukaan penuh kaunter motosikal M-Bike. Sementara itu, 8 langkah jangka panjang akan dilaksanakan termasuk penambahan bilangan kaunter M-Bike, pengecualian biometrik bagi pelawat yang keluar dan pengisian perjawatan Jabatan Immigration pada kadar 99%. Selain itu, langkah terbabit termasuk pelbagai usaha kerjasama dua hala Malaysia-Singapura. Kerajaan disaran melaksanakan sistem pengurusan sisa kimia secara bersepadu terutama di kawasan pelupusan sampah seluruh negara yang dianggap sebagai bom jangka. Pengerusi Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NIOSH, Tan Sri Lee Lam Tai berkata, hasil pemantauan mendapati banyak tapak berkenaan gagal dikawal selia secara komprehensif. Ujar Tan Sri Lee, sekiranya gagal dipantau, tapak pelupusan mampu mencetuskan pencemaran seperti mana yang berlaku di Pasir Gudang. Itu rasa bahawa yang ini pentinglah, bahawa apa yang sudah berlaku di sini boleh berlaku di mana-mana tempat di negara kita. Kerana yang saya tahulah bahawa itu ada negeri-negeri lain dan juga ada sungai-sungai yang tercemar dan itu sebagainya. Dan juga ada banyak itu apa yang saya sifatkan sebagai illegal dump sites. Ada banyaklah. Jelasnya, kaedah terbaik pelupusan sisa kimia ialah menggunakan strategi di mana setiap sebatian kimia ditangani di semua peringkat selain menyediakan inventori lengkap bagi semua bahan kimia dan membangunkan sistem penyimpanan serta pelabelan yang efisien. Beliau turut menggesa syarikat pengurusan bahan kimia mengawal selia industri secara kendiri dan menyokong inisiatif penjagaan bertanggungjawab yang telah diterima pakai oleh Malaysia sejak tahun 1994 melalui inisiatif dipelopori Majlis Industri Kimia Malaysia CICM. Skim pensijilan minyak kelapa sawit Malaysia MSPO bagi pengusaha ladang sawit akan dilaksanakan secara mandatory menjelang 31 Disember tahun ini. Menteri Industri Utama Teresa Kok berkata, usaha itu adalah komitmen negara dalam memastikan minyak kelapa sawit dihasilkan secara mampan dan berkualiti tinggi. We also want to tell everybody who plants oil palm that to get their oil palm plantation and estate to be certified under MSPO will help them, will help the country to look good in terms of palm oil image, and also will help them to get better price. Beliau berkata demikian kepada media pada sesi dialog kepentingan sijil MPSO di Kuching. Setakat 31 Mei ini, sejumlah 36% kawasan penanaman kelapa sawit di negara ini telah mendapat pensijilan MPSO. Pelaksanaan skim pensijilan berkenaan adalah sejajar dengan deklarasi Amsterdam yang mewajibkan hanya minyak yang diperakui untuk dieksport ke pasaran global menjelang 2020. Pensijilan itu juga diterima pakai oleh negara China dan Jepun khususnya untuk penganjuran Olimpik Tokyo 2020. Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli berhasrat menjadi peneraju membina platform khusus dalam mewujudkan tapak demo bagi Eco-Hydrology Nasional di negara ini. Menterinya Dr. Xavier Jayakumar berkata pihaknya akan mengenal pasti pelbagai inisiatif Eco-Hydrology supaya lebih banyak tapak demo boleh diwujudkan.
Menerusi teks ucapan yang dibacakan timbalannya, Tunku Zulpuri Shah Raja Puji, Dr. Xavier berkata, ekohidrologi adalah pendekatan penting untuk memulihkan ekosistem yang terjejas. Ketika ini, Tasik dan Wetland Putrajaya merupakan satu daripada 23 tapak ekohidrologi di dunia. The Putrajaya UNESCO Ecohydrology Dome site can be used as a living lab for learning ecohydrology approach and implementation in Malaysia through the use of constructed wetlands as a natural treatment system to treat primary upstream inflow to the lake. Beliau berucap pada Forum Antarabangsa Ekohidrologi, Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO di Putrajaya. Dalam majlis sama, Memorandum Persefahaman MOU antara Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan UNESCO turut dimeterai bagi penyelarasan kajian bersama, penerbitan serta pertukaran kaki tangan. Timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berkenan mengurniakan biasiswa yang di-Pertuan Agong bagi tahun ini kepada 10 penuntut institusi pengajian tinggi di Istana Negara. Penerima akan melanjutkan pelajaran dalam pelbagai bidang di peringkat sarjana dan ijazah Doktor Falsafah di Universiti Tempatan dan luar negara. Istiadat berlangsung di Bilik Seri Temenggong Istana Negara dimulakan dengan pengurniaan biasiswa pengajian peringkat Doktor Falsafah PhD kepada 6 penuntut. 4 penuntut lagi melanjutkan pelajaran peringkat sarjana. Pengurniaan biasiswa bertujuan mengiktiraf kecemerlangan mereka dalam bidang akademik. Research saya will be in petroleum geoscience dan juga artificial intelligence on machine learning on carbonate sedimentology. Carbonate sedimentology ni sebab most of our field dalam Malaysia ni focusing on central Luconia carbonates field. Kami ingin menggunakan secara natural, pada mulanya kami akan detect satu penanda marker ataupun satu tumor marker. Kami akan target tumor marker tersebut untuk menghalang pertumbuhan kanser payudara dengan menggunakan cara semula jadi, iaitu target pada sistem imunisasi badan manusia, kerana ubat-ubat konvensional zaman sekarang mempunyai banyak side effects yang tidak bagus untuk patients. Yang mana research saya ni sebenarnya berkenaan dengan virtual reality. Yang mana hari ini virtual reality seperti mana kita maklum, ia satu device yang kita gunakan untuk game, tapi kita cuba menggunakan silibus pendidikan sebagai isi kandung kepada virtual reality tersebut, dan kita daripada situ kita akan analisis keberkesanan pembelajaran melalui device yang kita buat itu tadi. Sejak diperkenalkan pada 2006, seramai 81 pelajar peringkat PhD dan 80 pelajar peringkat sarjana menerima manfaat. Penuntut akan menerima kadar bayaran allowance sara hidup 50% lebih tinggi daripada kadar biasa biasiswa persekutuan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa. Satu kebakaran kilang tekstil di Sripur, Bangladesh meragut sekurang-kurangnya 6 nyawa. Pasukan bomba mengambil masa 12 jam untuk mengawal kebakaran. Api yang marak dengan pantas dan bekalan air pada pilih bomba yang kehabisan menyukarkan lagi usaha memadam api. 6 mayat yang dijumpai telah dikenal pasti. Sebuah jawatan kuasa siasatan telah dibentuk bagi menyiasat punca sebenar. Seorang lelaki yang disifatkan oleh polis Tunisia sebagai suspek yang dikehendaki maut selepas meledakkan bom bunuh diri di bandar Tunis.
Menurut laporan media tempatan, suspek dipercayai sedang mengatur untuk melancarkan serangan namun kegiatannya dihidu oleh pihak berkuasa. Saksi memberitahu melihat suspek berpakaian wanita cuba melarikan diri dari polis. Beberapa das tembakan dilepaskan sebelum suspek bertindak meletupkan bom yang dibawanya. Tiada kecederaan orang awam dilaporkan. Ini adalah insiden ketiga seumpamanya di Tunisia dalam tempoh seminggu. Ketua Pegawai Eksekutif Baidu, Robin Lee, disimbah air ketika sedang berucap di satu majlis kecerdasan buatan di Beijing, China. Kejadian berkenaan menyebabkan pegawai keselamatan terpaksa campur tangan untuk mengusir lelaki terbabit. Baidu berhadapan kritikan lantang di China sejak beberapa tahun lalu selepas skandal pengiklanan perubatan dan ketidakpuasan dengan perubahan senarai hasil pencarian. Di majlis berkenaan, Lee memaklumkan orang ramai mengenai pembinaan kereta pandu sendiri Baidu ketika membuka persidangan teknologi itu apabila seorang lelaki menuangkan sebotol air di atas kepalanya. Namun Lee menerima tepukan gemuruh apabila dia menyambung ucapannya dengan wajah yang tenang. Bilangan pelajar di Singapura yang mendapatkan bantuan psikiatri semakin bertambah. Ia berikutan tekanan berterusan yang dihadapi mereka untuk cemerlang dalam akademik. Laporan terbaru mendedahkan keseluruhan pelajar Republik itu mengalami tahap keresahan tinggi berbanding purata. Gejala keresahan dan tekanan berkaitan sekolah dilaporkan seawal sekolah rendah sehingga ada kes melampau yang menyaksikan pelajar didorong membunuh diri. Antara perkara yang memberi impak kepada kesihatan mental adalah tempoh masa panjang di sekolah, kerja rumah banyak dan desakan ibu bapa untuk mengikuti tuition. Dalam usaha mengurangkan tekanan di sekolah, kerajaan Singapura mengumumkan beberapa pembaharuan. Ia termasuk memansuhkan beberapa ujian akademik dan mengubah sistem aliran sekolah. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan. Pengendali Liga Bola Sepak Malaysia MFL dijangka akan membuat pengumuman mengenai geran tahunan kepada 24 pasukan yang bertanding dalam Liga Super dan Liga Perdana hari ini. Pengumuman itu bagaimanapun hanya akan diumumkan MFL selepas selesai mesyuarat yang diadakan di Johor Bahru petang nanti. Pengumuman mengenai geran tahunan itu pastinya menarik perhatian ramai termasuk pihak media tempatan selepas 24 pasukan yang bertanding dalam Liga Super dan Liga Perdana tahun ini mendakwa masih belum meraih sebarang geran tahunan dari MFL sejak awal musim. Pada Isnin lalu, Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yang juga ahli lembaga pengarah MFL, Datuk Hamidin Muhammad Amin sudah pun memberi penjelasan bahawa MFL tidak akan berselindung mengenai isu geran tahunan ini dan akan memaklumkan kepada semua pasukan bertanding dalam masa terdekat. Justru pengumuman nanti diharapkan mampu menjernihkan semula hubungan semua pasukan terhadap MFL dan diharapkan juga segala permasalahan dapat berakhir walaupun saingan Liga semakin menuju ke penghujungnya. Sebagai rekod, setiap pasukan yang bertanding dalam Liga Super dijanjikan geran tahunan sebanyak RM3 juta sementara Liga Perdana RM1 juta. 5 perlawanan Liga Hoki Remaja 2019 berlangsung semalam menyaksikan SSTMI Thunderbolts berjaya mengekalkan rekod tanpa kalah selepas 6 perlawanan apabila membelasah SSTMI Juniors 11-1 sekaligus kekal menerajui saingan Liga dengan 18 mata maksimum. Beraksi di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil, pertemuan Sabah Juniors menentang KL Vipers tetap menjadi tumpuan semalam. Tiada gol terhasil sepanjang suku pertama, Sabah Juniors akhirnya menyingkap gol pembukaan pada minit ke-24 menerusi Andy Walfian Jeffrey Ness. Tersentak, KL Vipers memperkemaskan jentera serangan dan berjaya menyamakan kedudukan menerusi jaringan Muhammad Ridwan Muzaidi pada minit ke-35. Sabah Juniors yang dikendalikan jurulatih
jurulatih Hasrul Judeh kembali memimpin permainan untuk kedudukan 2-1 menerusi serangan pantas Muhammad Azfar Mustaming minit ke-45. Penguasaan Sabah Juniors berterusan 5 minit kemudian apabila Muhammad Aiman Sarullah berjaya menyempurnakan pukulan sudut penalti untuk gol ketiga Sabah Juniors. Dan belum sempat KL Wipers bangkit, Andy Walfian sekali lagi mencetak gol buat pasukannya untuk kedudukan 4-1 minit ke-59. Sedar Sabah Juniors semakin selesa, KL Wipers cuba bangkit melancarkan serangan dan berjaya merapatkan jurang gol pada minit ke-60 menerusi jaringan Muhammad Ridwan Muzairi, namun sudah terlambat untuk mengejar kedudukan 4-2 memihak Sabah Juniors. Menjelang kejuaraan futsal AFF 2019 di Ho Chi Minh, Vietnam Oktober depan, Ketua Jurulatih Futsal Kebangsaan Chiu Chun Yong nampaknya sudah merangka persiapan awal apabila menyenaraikan 20 pemain termasuk 8 muka baru ke sesi latihan Pusat Skuad Futsal Kebangsaan selama 5 hari bermula Ahad ini di Wisma Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Kelana Jaya. 8 muka baru yang dipanggil ke sesi latihan berkenaan adalah Syamsul Akmar Zamri dan Farid Muhammad Selangor, Muhammad Saad Sani, Muhammad Iqmal Syahrin dan Syahman Idris Melaka, Aidil Syahril Rosli Perak, Mulhim Mukri Faisal Kuala Lumpur dan pemain Pulau Pinang Iqmal Najmi Ismail. FAM memaklumkan Chiu mengekalkan 12 daripada 14 pemain dari skuad yang membantu Malaysia muncul naik juara pada kejuaraan futsal AFF 2018 di Yogyakarta, Indonesia November lalu, kecuali 2 pemain iaitu Kapten Perak Syama Fazil dan bekas pemain Kuantan Rangers musim lalu Yazid Kamaruzwan yang kini bermain bola sepak bersama pasukan Liga M3 DDM FC. Bagaimanapun hanya 11 pemain akan melapor diri kepada Chun Yong bermula Ahad ini, manakala baki 9 lagi pemain dari Selangor, Perak dan Pulau Pinang akan melapor diri sehari kemudian bagi memberi peluang kepada pemain memberi fokus di saingan Liga Perdana Futsal Malaysia MPFL. Sebagai rekod, Malaysia diundi dalam kumpulan B bersama Australia, Indonesia dan Myanmar. Manakala tuan rumah Vietnam diundi dalam kumpulan A bersama juara bertahan Thailand, Kemboja dan Timor Leste pada kejuaraan futsal AFF 2019 nanti. 4 pasukan terbaik daripada kejohanan ini layak beraksi ke kejuaraan futsal Konfederasi Bola Sepak Asia AFC 2020 yang akan berlangsung di Turkmenistan dari 27 Februari hingga 8 Mac 2020. Sekian buat waktu ini. Ikuti lebih banyak berita di platform media sosial Bulletin TV3. Saya Hawa Rizwan. Assalamualaikum dan salam hormat.